Tahun berapa hijrah? 13. Berapa? Tadi, apa tadi disebut tadi? Pak Ustaz? 6. Tahun ke-6 hijrah. 6 hijrah. Maksudnya 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah buat dakwah. So campur apa? 19. Kita dah beritahu dah lampas tadi. 19 tahun perjuangan Nabi SAW. Ringkasnya, orang kafir Quraisy ni tak suka sungguh Rasulullah buat dakwah ni. Sampai Rasulullah pindah pun kacau juga. Orang ni kalau kita kacau, satu orang tu dah kacau supaya dia jangan niaga sebelah dia, supaya dia untung banyak. Akhirnya kontrak pindah tempat lain, tak kacau dah biasanya. Kacau orang tu kacau, tinggal kampung dia pergi tempat lain, tak kacau dah. Ini pindah ke Madinah pun kacau juga. Allah, Badar, Uhud. Akhirnya datang nak pergi umrah saja pun kacau juga. Datang pula bukan senang, jalan jauh. Berapa ratus kilometer Madinah ke sini? Lebih kurang 400 kilometer. Jalan kaki. Itu saya tanya dalam bas tadi. Kalau kita elan pagi ni, insya-Allah kita dapat merasai perjalanan jalan kaki Nabi daripada Madinah ke Hudaybiyah ni. Kita nak jalan kaki pagi ni daripada Mekah mai sini. Siapa sedia? Semua tak pergi ya. 22 kilometer saja. Agak-agak buang datang. Agak-agak buang akan datang. InsyaAllah saya nak belajar ni 22 kilometer pun tak apalah. Berapa agak-agak buang akan datang ke jalan kaki pagi ni agak-agak. Cepat kat tangan. 1, 2. Tengok. Tapi sahabat sekata package Rasulullah ataupun travel Rasulullah ni 1400 orang. Dan nak datang tu tak ada pilihan, semua kena datang. Macam wajib juga tu. Dan semua nak datang. Rasulullah nak pergi umrah, siapa tak nak? Balik kampung pula yang kedua. Dah lama dah tinggal Mekah, tak boleh masuk, tak jumpa adik-beradik. So jadi 6 tahun. Allahu Akbar. So bayangkan ya, kita pun datang-datang sini ya, sampai sini orang marah, halau kan macam mana kan. Dah jalan kaki daripada Mekah mai sini baru 22 km. Pun kita tak boleh terima. Macam mana sahabat-sahabat, dah harapan begitu tinggi daripada Madinah sampai sini nak masuk Mekah. Dan bila satu orang ni sentiasa cakap Allah berkuasa, Allah hebat, Allah lah zat yang boleh tunaikan segala keperluan manusia, segala hajat manusia dunia dan akhirat. Dan cinta pada Allah tu membuak-buak begitu tinggi. Maka bila satu orang cinta pada Allah, maka cintalah pada Baitullah. Cintalah pada Baitullah yang teramat mendalam. Bahkan cinta mereka pada Baitullah melepasi cinta mereka pada keluarga mereka di Mekah. UI dan semua tu berat sebelah. Semua berat sebelah. Rasulullah terima perjanjian itu semata-mata nak selamatkan dari peperangan. Sebab Nabi bukan diutuskan untuk menumpahkan darah. Nabi bukan diutuskan untuk membutuhkan silaturahim. Tak apa berat sebelah asalkan jangan perang. Tahu kalau perang orang Islam yang menang, tahu dah tu. Menang punya. Sebab kafir Quraisy waktu dah lumpuh dah. Dah susah nak berniaga pun, susah nak berniaga nak pergi pun. Jadi dah menang, tapi Rasulullah ni demi nak jaga, tak apalah, terima ajalah. Maka akhirnya bila Rasulullah perintah suruh balik, maka sahabat-sahabat ni macam berat nak menerima hakikat bahawa beritahu bahawa kita tak dapat visa, kita kena balik. Sampai sini tahu tak dapat visa. Saya beritahu lepas ni kan, kita duk tunggu-tunggu, mungkin besok, insyaAllah besok pagi tak dapat. Sama-sama tengok WhatsApp pagi, tengok tak ada, tak keputusan tak tahu. Pukul 10, patutnya pukul 10 pejabat dah buka, tahu keputusan, tak dapat juga keputusan. Allahu Akbar. Zuhur pun tak tahu juga keputusan. Allahu Akbar. Lepas tu tahu keputusan 30 orang, berdebar-debar. Saya masuk dalam 30 tu dah. Lepas tu asar, lepas tu maghrib, malam. Macam tu punya keputusan. Tu saya kata, orang sampai dekat KLIA, tahu kata visa tak dapat, nak balik itu pun dah berat dah. Ada setengah orang itu yang satu rombongan dengan kita tu, dia balik akan menghadapi munafikin ni. Kan kami dah cakap dah, Nabi itu tak betul. Tengok, kata nak masuk, tak masuk, tidak akan bahan cacian oleh orang munafikin. Orang munafik dah tunggu dari Madinah, tunggu dah. Orang Yahudi di Madinah pun tunggu dah. Nak kutuk-kutuk sahabat. Kenapa ya Rasulullah muka sedih? Kata saya tak tahulah, lebih kurang mafhum ya.
Saya dah, sahabat ni tak pernah macam ni. Biasanya saya suruh apa, mereka cepat je buat. Allah, saya ludah air beliau belum sampai ke tanah, mereka berebut sapu kat badan. Sebab tu bila duta Rom datang sini, so tengok keadaan Rasulullah dan sahabat, dia tengok macam mana sahabat taat pada Rasulullah tu, cinta pada Rasulullah tu. Rasulullah ambil wuduk, air wuduk tu berebut-berebut. Rasulullah ambil wuduk, berebut-berebut nak ambil kat badan, ambil berkat. Bila dia tengok saja keadaan ketaatan sahabat kepada Rasulullah, dia kata, saya dah jadi duta banyak negara, dah banyak tempat dah. Tak pernah lah hidup saya tengok orang pengikut begitu taat kepada ketua dia lebih daripada sahabat. Begitu dahsyatnya ketaatan sahabat kepada Rasulullah. Maka ringkasnya, Rasulullah sedih. Jadi ceritanya, kenapa abang sedih? Dia kata, sahabat ni aku dah suruh dia orang untuk tahallul. Dia tak sedia nak tahallul. Rasulullah, isteri kita senang je. Sahabat ni bila tengok Rasulullah dah tahallul, mana putus harapan untuk dapatkan visa tu dah memang tak ada dah. Tak dapat visa dah, kena balik lah jawabnya. Ada yang dari sini, ada yang dari situ. Antara dua ni lah. Maka Rasulullah pergi. Kenapa pergi atas bukit? Siapa nak beritahu? Supaya semua sahabat, 1,400 orang sahabat ni, 1,400 orang ni nampak. Lepas tu tak ada lagi semua ni, semua tak ada lagi ni. Padang je. Macam harapan yang duduk jalan kaki mai tu, Masya Allah, harapan tu, perancangan tu akan tawaf, kucuk baju aswad, akan duduk dekat mizab Haji Ismail, semua tu terbayang-bayang tu. Jadi akhirnya bila dia mula cukur tu, terketar-ketar tangan begitu, sampai mengatakan bahawa kepala satu semalam tu dah berdarah. Dah pisau cukur kan, kalau macam tu kan dia ni Cukur pedang. Kadang kata cukur pedang lagi, pedang yang tajam tu. Macam mana? Itu dia kena gitu. Gitu-gitu dia luka. So begitulah keadaan sahabat. Jadi yang paling tinggi sini kata masyarakat kita, ulama kita, bahawa perintah Allah yang datang yang mana bertentangan dengan kehendak kita, ini berat. Perintah yang sesuai dengan kita tak apa, kulu washrabu. Ada orang akan bangkang tak? Makanlah olehmu, minumlah olehmu. Ada orang nak bangkang, saya tak sedia. Kulu washrabu, makanlah olehmu. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Masya Allah, makan baik-baik. Tapi ini satu perintah yang memang melawan dengan kehendak. Sebab tu syaitan disuruh sujud ibadat ratus-ratus ribu tahun, dia tak ada masalah. Tapi perintah yang berat nak tunduk pada orang yang rendah pada dia, makhluk yang baru dicipta, Adam AS, ini berat. Suruh sujud pada Allah, dia tak ada masalah. Beribu tahun dia sujud pada Allah. Tak ada tempat atas muka bumi yang dia tak sujud. Sujud Allah memang betul. Tapi bila disuruh buat satu perkara bertentangan dengan apa yang dia buat, bertentangan dengan apa dia mengajar malaikat selama ni, dia ngajar malaikat sujudnya pada Allah, sujud pada Allah, tiba-tiba apa yang dia mengajar selama ni, Allah suruh buat benda lain. Suruh buat apa? Sujud pada Adam AS. Allahu Akbar. Samalah juga. Benda kadang-kadang satu benda. Jadi kita iman ni mana apa? Benda kita faham kita akan taat, benda yang tak faham kita akan macam mana? Taat. Fatah Mekah. Jadi masa tempoh perjanjian ni, iaitu kami takkan kacau lah kamu lagi dah. Jadi mereka buat usaha dakwah dalam 2 tahun ni, 2 tahun buat usaha dakwah. Akhirnya Fatah Mekah tu, masa nak datang Fatah Mekah, tahu Rasulullah bawa berapa? Fikir Rasulullah tu datang ke Mekah berapa pula, tahu tak? Bilangan daripada 1,400, waktu dia habis 2 tahun saja. Sahabat-sahabat bermati-matian buat kerja dakwah sungguh-sungguh. Akhirnya berapa? 100. Oh, Masya Allah, 10,000. Bertambah berapa tu masa 2 tahun tu? Dan masa 19 tahun hanya 1,400 orang je, 19 tahun. Tapi dua tekanan, kita tekan nafsu, keinginan, kemauan tu, itu jihad yang paling besar sekali. Jihad yang paling besar sekali. Allah tak boleh terima. Tapi ikut 2 tahun tu berapa bertambah? Siapa pandai ilmu hisab sini? 8,000 8,600 bertambah dalam masa 2 tahun saja. Sebab tu insya-Allah kita kadang-kadang pakai logik kita tak faham, tapi perintah Allah kita ikut.
Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Jadi insya-Allah kadang-kadang kita tengok dia suatu siapa lah tak faham sercium. Tapi Allahu Akbar. Banyak lagi dalam hidup kita mungkin ribuan perintah Allah yang kita tak faham. Tapi kita kena yakin dalam mentaati perintah Allah, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Kena jaga perasaan orang langgar perintah Allah. Allah tak nak perasaan kamu kena tetap di bawah, letakkan perintah aku di depan. Allahu Akbar. Bisa kita pecah semua perkara ni insya-Allah. Berhala-berhala yang jaga perasaan. Kita bentuk suasana keluarga kita, jaga perasaan Allah. Kita anak kita. Apa Umi tak kisah, jagalah apa Allah Taala, itu lebih penting. Umi tak apa, Umi tak apa. Hari ini orang kata jaga perasaan Umi sikit. Jaga perasaan Umi sikit. Jadi seolah-olah anak tu disuruh besarkan Umi. Besarkan Allah dulu, besarkan Rasul dulu. Itu mau diutamakan. Sehinggalah dia kata perintah Allah itu patut diutamakan, dan saya tu utama perintah Allah. Itulah saya hormati Umi saya. Bukan kerana Umi semata-mata, bukan kerana Abah semata-mata, bukan kerana ayah semata. Siapa yang letakkan diri dia di depan, dia tarbiyah anak dia supaya hormat dia lebih hormat pada perintah Allah dan Rasul. Allah jadikan anak dia ujian berat untuk dia. Ingat pesanan dekat Hudaybiyah ni. Bang siapa menjadikan dia dan isteri dia sebagai maksud utama untuk anak dia tunduk, tanpa meletakkan Allah dan Rasul, Allah jadikan anak dia untuk ujian dia semua hidup. Sebab tu kita mau jadi apa? Allah, perintah Allah, Rasul nombor satu. Sehingga mereka hormat kita kerana perintah Allah. Mereka sayang kita kerana perintah Allah. Allah suruh sayang mak ayah. Allah suruh sayang mak ayah, sebab tu saya sayang mak ayah saya. Saya khidmat mak ayah saya kerana Allah perintah. Kerana Allah, bukan kerana mak ayah semata-mata. Boleh semua insya-Allah? InsyaAllah. Barulah kita takkan kecewa sangat. Tidak kita nasihat, Umi dah cakap banyak kali, tak suruh taat, ikut dengan cakap. Kata, Umi saya tak macam Umi orang lain. Dia kata, dia beza-bezakan pula. Umi orang lain bebas okey. Nak guna handphone 24 jam pun tak apa. Tak sembahyang pun tak apa. Umi saya ni musibah betul lah, dia kata. Dia rasa macam tu. Sedangkan apa yang biasanya Umi dia larang itu Allah larang, tapi dia tak faham. Jadi inilah iman yang kita nak tanam dalam anak-anak kita. Iman yang kita nak tanam dalam masyarakat kita. Mentaati Allah dan Rasul itu mahal. Demi untuk mentaati perintah Allah, kita dibagi tengkok untuk disembelih pun kita sedia. Semua sedia insya-Allah. Seperti Ismail alaihissalam, perintah Allah. Kenapa? Allah ajib. Jawapan Ismail alaihissalam kata apa? Ya abati, faf'al ma tu'mar. Ini Hajar alaihissalam ni, dia dah bentuk yakin dalam hati Ismail alaihissalam. Bahawa dalam mentaati perintah Allah lah kejayaan. Kejayaan itu hanyalah mentaati perintah Allah. Ini telah diperdengarkan oleh Hajar alaihissalam dalam hati Ismail, sehingga dia dah rasa perintah Allah lah segala-galanya. Bila dia beritahu bahawa sesungguhnya aku lihat dalam mimpi bahawa kamu akan Allah perintah aku sembelih. Mada tu'mar? Mada tara? Apa pendapat kamu? Ditanya anak dia Ismail. Ni tengok ni, kita boleh pegang ni kisah Ismail alaihissalam ni. Apa pendapat kamu wahai anakku? Siapa beritahu? Kenapa ditanya macam tu? Siapa beritahu? Apa sebab ditanya? Perintah Allah tak perlu tanya, sepatutnya sembelih aja. Siapa tanya? Siapa nak beritahu? Hadiah 100 rial. Yang lain lah. Bukan Mutawif. Bukan. Dah tahu lah. Ini semua. Menguji kekuatan iman anak. Menguji kekuatan iman anak ya. Jawab. Sebab syaitan uji anak Ismail. Okey ya. Sebenarnya Ismail alaihissalam dah buat keputusan dah. Saya akan sembelih. Walaupun anak ni anak aku dapat waktu usia tua dah. Biasa sebab tu lagi tentu sayang cucu kan. Kerana lebih anak lagi. Sebab jadi aku sembelih. Cuma aku nak tanya dia ni akan bersedia atau tidak? Kalau dia kata bersedia, sembelih ni cara lain. Orang sembelih lembu kan, lembu yang baik. Tapi lembu yang degil, ada cara lain lagi, tapi sembelih juga. Sembelih juga, tapi cara sembelih tu lain. Begitulah tujuan Ibrahim AS tanya tu, nak tengok hati dia ni. Maka tengok-tengok, dia jawab apa? Ya abati, wahai bapakku, buatlah apa yang diperintahkan oleh apa? Tengok. Iman Ismail AS tadi yang dibentuk oleh siapa? Hajar. Ibu. Ibu tu penting tu. Sebab ikut Ibrahim AS masih keluar dakwah aja.
keluar dakwah balik, keluar 10 tahun balik mai. Tengok tu nak ambil anak sembelih. Tak abang ni asyik keluar je balik mai. Oh, masya-Allah. Beli abang. Ha? Beli abang. Ha? Allahu akbar. Nu tak kena ni tak kena. Anak pun nak sembelih. So jadi bila dia kata wahai bapa aku, buatlah apa yang diperintahkan. Perintah Allah lagi besar. Saya tak besar. Saya kecil. Ayah jangan tengok saya ni. Jangan. Saya tak ada apa-apa. Perintah Allah lagi besar. Buat apa yang disuruh. Allahu akbar. Tengok hasil bertarbiyah apa? Siti Hajar. Siapa nak jadi Siti Hajar katakan insya-Allah. InsyaAllah. Jemaah haji baru ni ada Hajar seorang. Cikgu Hajar. Sini ada tak? Hari ini nama kita lain, semangat kita menjadi Hajar insya-Allah. Nama tak penting. Semangat tu yang penting tu. Jadi insya-Allah datang perintah Allah, kita kena utamakan dan tarbiyah anak kita atas dasar tu. Begitulah di sini, bila perintah tu datang dibuat dengan hati berat, buat juga, maka Allah Taala elan apa? Elan kemenangan. Jadi insya-Allah orang Islam kalau nak menang lawan nafsu dia, itu je. Orang yang paling hebat, paling kuat, Nabi kata apa? Laisa syadid bisara. Bukanlah kekuatan tu kita boleh jatuhkan orang lain. Kita meniaga, orang lain meniaga, jatuh perniagaan orang lain. Satu perintah Allah, kita marah, lepas tu suruh sabar. Dan boleh tahan sabar waktu marah tadi, dan kita mampu untuk buat, kita buat balik ke dia. Kita mampu boleh buat balik, kita boleh sabar dan kita inilah. Inilah pahlawan ya. Inilah pahlawan yang sebenarnya. Siapa ada pahlawan yang sebenarnya insya-Allah? InsyaAllah. Tapi hari ini masalahnya, kita dah sabar dah. Tapi orang keliling kita tu, Kak, tak boleh macam tu, Kak. Kita tak boleh duk asyik duk sabar-sabar saja. Tengok. Betul tak? Orang keliling ni dia nyalakan api. Cocok. Nyalakan api kemarahan. Tak boleh. Saya dengan suami saya sabarlah. Betul, jangan kita jadi sabar sangat sampai suami kita Allah. Bijak kita. Bijak kita. Tu dia tu. Hari ni punya banyak yang nak sabar seorang, yang nak nyalakan api 20-30 orang. Tu macam mana? Tapi apa kita nak cakap? Apa kita nak beritahu dia? Insya-Allah saya ada yakin beritahu dia. Kita siapa yang cakap tu kita? Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama siapa? Siapa nak Allah bersama dia? Allah InsyaAllah. bersama kita. Hari ini saya risau tentang suami saya lah. Risau je tentang suami saya. Dah faham lah ya? Tak maksudnya kita, sebab tu ulama kata bangsa siapa menjadikan makhluk manusia ni sebagai nombor satu dia, Allah akan jadikan siapa yang dia jadikan idola tu untuk ujian dia. Walaupun suami kita, walaupun anak kita, walaupun siapa sayang sangat dengan kedai dia, harta dia, ada juga harta untuk uji dia. Yang baik. So oleh itu kita mau tanam dalam di sini nak belajar iman sebenarnya. Yang paling penting saya belajar umrah insya-Allah, belajar haji. Tapi sini nak belajar iman sebenarnya. Saya ni sabar dengan Kak ni. Semua cakap tak boleh. Oh, jadi gitu. So kita kena ingat ayat ni. Datang sini kita nak Allah bersama kita. Wa in wajadtani wajadta kullu syai. Allah kata, kamu dapat aku, kamu dapat segala-galanya. Segala-gala tu semualah. Suami pun dapat, anak pun dapat, semua dapat. Allah akan bagi segala-galanya. Dunia dan sisi, syurga pun dapat. Duduk bersama Nabi, semua dapat. Dah dapat Allah. Jadi kita mau jadikan syirik-syirik ni dibersihkan daripada hati kita. Memang kita tak sembah berhala, tapi kita sembah berhala perasaan. Berhala nama kita. Nama tu Datuk Seri tu nak jaga. Dia orang ni betul lah. Aku datang sambut pun tidak, aku Datuk Seri. Kerana tu bagi kita tak ada apa, bagi dia Datuk Seri tu yang selaling satu Perdana Menteri Malaysia, saya tak sebut nama dia. Dia kalau ada program apa-apa, dia datang tak ada orang, dia lemah tu aja. Tak ada orang, sambutan tak ada. Bukan mamat, bukan senang. Dia nak kalau datang-datang orang suka juta-juta, baru semangat sikit. Jadi ini pun satu berhala juga. Ini mau dibersihkan hati kita. Boleh semua insya-Allah. InsyaAllah. Kita serahkan Ustaz Farhan insya-Allah.